Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya. اليوم إن شاء الله سنقدم لكم تحت الموضوع مظاهر رعاية الإسلام للميعاد في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية إن شاء الله. وبعد التالي هم الموضوعات الذي سنقدم لكم اليوم. الأول الأمر بالطهارة iaitu tentang perintah bersuci. الثاني المحافظة على الماء وعدم تلويثه iaitu tentang tidak membazirkan air, iaitu menjimatkan air dan tidak mencemarkannya. الثالث المحافظة على النبات وتشجيع الأشجار وتخضير iaitu tentang pemeliharaan terhadap tumbuh-tumbuhan dan menggalakkan penanaman semula. الرابع المحافظة على الحيوان وعدم التعدي عليه iaitu tentang pemeliharaan terhadap haiwan dan tidak menyakiti mereka. Okay, baik. Jadi kita pergi kepada al-amru bit-taharah yang mana terdapat dua subtopik dia. Yang pertama an-nadhafatul abdan was-thiyab iaitu tentang kebersihan tubuh badan dan juga pakaian. Saya ambil satu hadis an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-iman bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariqi wal haya'u syu'batun minal iman. Itu daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu terdapat 70 lebih cabang ataupun 60 lebih cabang. Yang mana yang paling afdal di antaranya adalah perkataan la ilaha illallah. Yang paling rendah sekali adalah membuang sesuatu yang menyakitkan orang daripada jalan, dan malu itu sebahagian daripada iman. Kita pergi pula kepada syarah hadis ni. Hadis ni menunjukkan bahawasanya iman ini bukan satu cabang saja. Iman ini bukan satu bahagian saja, tetapi ia terbahagi kepada banyak bahagian. Dalam hadis ni menunjukkan bahawasanya iman ini boleh jadi kepada 70 lebih bahagian dan boleh jadi kepada 60 lebih bahagian. Yang mana kita tahu bahawasanya iman ini bukan merujuk kepada satu bahagian saja, iaitu bukan merujuk kepada bagi akidah saja. Dan bukan menunjukkan kepada dalam hati saja, bahkan ia melibatkan semua aspek dalam kehidupan seseorang Muslim itu. Yang mana kalau tengok hadis ni, yang paling afdal adalah kalimah la ilaha illallah, yang mana kalimah ini merupakan kalimah tauhid, kalimah keesaan kepada Allah SWT, menunjukkan keimanan kita ataupun i'tikad kita kepada Allah SWT. Dan dalam hadis ni menunjukkan bahawasanya iman ini boleh jadi dalam bab-bab yang lain. Contohnya dalam bab kebersihan, iaitu membuang sesuatu benda yang menyakiti orang di tengah jalan, kan, seperti batu ataupun benda yang menyakitkan orang lah. Dan ini melibatkan kepada kebersihan, kan, yang seperti mana tajuk yang kita bawakan pada hari ini. Dan juga iman ini boleh jadi dalam perkara yang melibatkan peribadi seseorang, iaitu seperti malu. Dan malu ni kalau kita tengok adalah salah satu benda yang ditekankan oleh Islam, iaitu merupakan benteng bagi seorang itu daripada membuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saja malu kepada manusia, bahkan yang terutamanya malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang pertama iman, iaitu meliputi semua urusan agama yang melibatkan tentang i'tikad dalam hati, perkataan dalam diri kita, dan juga perbuatan tubuh badan kita. Syu'bah maksudnya bahagian, adnaha maksudnya yang paling mudah ataupun yang paling rendah. Imatatul adha iaitu membuang ataupun menjauhkan satu benda yang menyakitkan orang daripada tengah jalan. Antara faedah yang boleh kita dapatkan dalam hadis ni, yang pertama adalah iman maratib ba'daha fawqa ba'din fil ahmiyah, iaitu iman ini mempunyai peringkat yang mana keutamaannya mengikut peringkatnya lah, daripada 1 sampailah ke 60 lebih ataupun 70 lebih, seperti mana yang diceritakan dalam hadis ni. Yang kedua adalah iman mudafi' wa dhabitu lil 'amal salih, iaitu iman ini mengawal dan juga menggalakkan untuk beramal soleh. Yang ketiga adalah iman ma'al ahlussunnah wal jamaah, qaulun wa i'tiqad, iaitu iman ini menurut sunnah wal jamaah, iaitu berdasarkan kepada tiga, iaitu daripada segi perkataan, daripada segi perbuatan dan juga i'tiqad kita. Al-imanu yatajazza'a walidzalika fahuwa yazunqus, iaitu iman ini bertambah dan berkurang. Dan yang kelima adalah fadilatul haya' wal hatha 'ala takhalluq bihi, iaitu hadis ini menceritakan tentang kelebihan iman itu dan juga menggalakkan kita untuk berakhlak dengannya.
Okay, baik, kita pergi kepada bahagian yang kedua daripada yang saya bawakan pada ni, iaitu an-nadhafatul amakinil amah, iaitu penjagaan tempat-tempat umum, kebersihan tempat-tempat umum. Hadis yang saya bawakan adalah Aisyah radhiyallahu anha qalat amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masajid fid duri wa an tunazzafa wa tutayyaba. Daripada Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar membina masjid di kawasan perumahan dan perlu untuk membersihkan, menjaganya dan mewangikannya lah. Dalam hadis ni Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita supaya membina masjid di dalam kawasan perumahan lah. Bermakna bahawasanya dalam setiap perumahan tu mesti kena ada satu masjid lah. Yang mana kalau kita tengok di sini memudahkan orang untuk datang ke masjid dan supaya dapat memeriahkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang keduanya kita dapat dapatkan di sini adalah Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk menjaga kebersihan masjid lah, menghilangkan segala perkara-perkara yang kotor ataupun perkara-perkara yang tidak baik yang ada dalam masjid. Kita jaga dia, kita hiasi dia daripada segala perkara-perkara yang tidak baik. Okey, yang ketiganya yang kita dapat adalah bahawasanya Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk mewangikan masjid lah, memastikan masjid tu dalam keadaan yang selesa supaya orang awam dapat datang, dapat solat dengan selesa di masjid lah. Boleh letak bukhur di dalam masjid ataupun sebagainya lah, ataupun apa-apa saja yang boleh menjadikan masjid itu wangi lah. Itulah yang kita dapat daripada hadis ni. Baik, jadi kalimah yang kita dapat untuk terjemahkan hari ini adalah adur, iaitu bermaksud jam'u dar, iaitu jamak daripada kalimah dar, iaitu jamak daripada perkataan rumah lah, maksudnya jamak daripada rumah lah. Dan kalau di sini boleh kita katakan al-hayy, iaitu perumahan lah, kawasan perumahan, dan di situ patutnya kena ada satu masjid. Kita tengok daripada firman Allah SWT, sa'urikum darul fasiqin, iaitu aku akan melihatkan kepada kamu negeri orang yang fasik. Macam tu. Antara faedah yang boleh kita dapatkan dalam hadis ni adalah yang pertamanya adalah masyru'iyah bina'ul masajidi fil ahya' ma lam taqa'u ala wajhil mudarah, iaitu pensyariatan untuk membina masjid di kawasan perumahan selagi mana tidak menimbulkan masalah ataupun kemudaratan. Yang kedua adalah darurat ihtiram masajid wa sawniha an kulli ma yunawwisha wa yu'ayyiduhu nahyihi sallallahu alaihi wasallam 'anil wisaqi fil masajid atau fil masjid, iaitu tentang keharusan ataupun kemestian seseorang itu untuk memulakan masjid dan menjaganya daripada segala perkara yang mengkotorkannya, seperti mana larangan Rasulullah SAW terhadap orang meludah di dalam masjid. Rasulullah sangat melarang orang untuk mengotorkan masjid. Masyru'iyah tathhibul masajid, yang ketiganya wa tahsinu raihatuha li'anna fi dhalika insyirahu lisadri wa ad'a li italatil baqa'u fiha wal mudawamatu 'ala taraddudi 'alaiha, iaitu pensyariatan untuk mewangikan masjid dan membaikkan baunya lah, jaga bau dalam masjid ni lah, wangi dan sebagainya. Kerana bila kita mewangikan masjid ini, dia lebih menenangkan hati kita untuk datang ke masjid. Kita lebih selesa untuk datang ke masjid, lebih selesa untuk kekal di dalam dia lagi lama, untuk tinggal di masjid, dan juga ia menggalakkan orang untuk datang ke masjid untuk memuliakan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat dan terakhir adalah masyru'iyah tahiyatul masajidi lil musallin, iaitu pensyariatan untuk mendatangkan tempat untuk orang solat, menyediakan tempat orang solat, wa dzalika bi tanzifiha min al-qadrati wal awsakhi wal atrabah, iaitu untuk menjaganya, untuk memeliharanya daripada segala perkara-perkara yang kotor ataupun yang keji lah yang ada dalam masjid. Di mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, tahira baiti lit-ta'ifina wal 'akifina wa ruk'as sujud. Itu saja daripada saya. Saya persilakan kepada rakan saya yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita sambung pembentangan ini dan masuk kepada tajuk seterusnya, al-muhafazatu 'alal ma'i wa 'adami talwithihi, penjagaan ke atas air, wa 'adami talwithihi, dan tidak mencemarkannya. Hifdzul miyah 'anit talawuth, menjaga air daripada tercemar ataupun pencemaran. عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم
وهو جنوب فقال كيف يفعل يا أبا هريرة قال يتناوله تناولا رواه مسلم. Baik, ini hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, janganlah di antara kamu mandi dengan air yang tergenang, atau maksud lainnya adalah air yang bertakung. Wa huwa junubun, sedangkan dia dalam keadaan berjunub, ataupun dalam erti kata lain berhadas besar lah. Faqala, dan ditanyakan kepadanya, kaifa yaf'alu ya Aba Hurairah, dan bagaimana melakukannya, yakni menggunakan air itu. Qala yatanawaluhu tanawulan, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Nanti kita tengok masuk kepada alfazul hadis, lafaz hadis. Alfazul hadis al-awwal junubun بضم الجيم والنون وهو الذي أصابته جنابة فوجب عليه الغسل من جماع أو إنزال مني. Okay, yang pertama perkataan junubun dengan mendhammahkan jim dan nun. وهو الذي أصابته جنابة, dan dia adalah orang yang junub ni, junubun adalah orang yang terjerumus ke dalam najis, ataupun mudah untuk kita faham adalah orang yang dalam keadaan berjunub, berhadas besar. Fawajaba alaihi alghuslu, dan dia terpaksa mandilah disebabkan keadaannya itu. Fawajaba alaihi, diwajibkan mandi ke atasnya, min jima'in aw inzalin minni, kerana keadaannya yang telah bersetubuh, jima'in aw inzalin minni, ataupun keluar air mani, atau dalam istilah saintifiknya adalah ejakulasi. Wathani yatanawaluhu tanawulan, hadha tafsir min Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi tariqatil igtisal bil ma'id da'im alla yanghamisa fihi bal ya'khudhu minhu liigtisalihi bi ina'in aw bi yadihi ba'da ghusliha. Yang kedua adalah yatanawaluhu tanawulan, seperti mana yang disebut oleh Abu Hurairah. Hadza tafsir min Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini adalah penjelasan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu fi tariqatil igtisal bil ma'id da'im, tentang kaedah untuk membasuh ataupun mandi dengan air yang bil ma'id da'im, air yang bertakung. Alla yanghamisa fihi, bukanlah dengan cara merendam ataupun untuk direndam di dalamnya. Direndam ni sama ada keseluruhan tubuh badan ataupun sebahagiannya sahaja. Bal ya'khudhu minhu, akan tetapi dengan mengambil daripadanya, mengambil air itu, bi ina'in au bi yadihi ba'da ghusliha, dengan menggunakan bejana air bekas, okey, atau biyadihi, ataupun tangannya, ba'da ghusliha, selepas membasuhnya. Tayyib, senuwasil ila fawaidil hadith. Kita masuk kepada kelebihan-kelebihan ataupun apa yang kita dapat daripada hadis. Yang pertama, al-faidatul ula fil hadithi dalalatun 'ala an-nahyi 'anil iktisal min al-janabah fil ma'id da'im, li'anna dhalika يلوث الماء بأذى الجنابة. وبين أبو هريرة رضي الله عنه كيفية اغتسال الجنب بالماء الدائم بأن يتناول الماء تناولا بإناء أو بيده بعد غسلها، فمن فعل مثل ذلك فلا يدخل في النهي واختلف في هذا النهي hal huwa litahrim am lil karaha. Okey, faedah yang pertama ataupun apa yang kita dapat daripada hadis ini, yang pertamanya adalah hadis ini menunjukkan larangan mandi daripada hadas besar, daripada berjunub dalam air yang bertakung. Okey, minal janabah fil ma' ad-da'im, lianna dhalika yulawwithu al-ma' bi adhal janabah, kerana ianya mengotorkan air
dengan kemudaratan najis. Ini bila kita mandi berhadas besar dan keadaan berhadas besar, maka air itu menjadi kotor lah. Wa bayyana Abu Hurairah radhiyallahu anhu kayfiyat ightisalil janab bil ma' ad-da'im. Dan di sini Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan kepada kita cara mandi dengan air yang bertakung. Bi anna yatanawal al-ma'u tanawulan bi ina'in aw bi yadihi ba'da ghusliha. Macam mana caranya? Caranya ialah dengan mengambil air daripada mangkuk ataupun bekas atau dengan tangan setelah mencuci. Siapa yang melakukan yang sama seperti itu, maknanya melakukan bagaimana cara yang diajarkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka fama fa'ala mithla dhalik fala yadkhulu fi nahyi, maka dia tidak termasuk dalam kategori yang dilarang, untuk menggunakan air itulah. Sehingga menyebabkan air itu menjadi kotor. Wa tulafa fi hadha an-nahyi hal huwa lit-tahrim al-karaha. Jadi di sini pada larangan ini terdapat perbezaan pendapat di kalangan ulama mengenai larangan ini, adakah ia dilarang ataupun sekadar makruh, dibenci. Wa yuqalu fi hadhihi al-mas'alah ma qila fi mas'alati al-bawl fi al-ma' ad-da'im min al-aqwal wal-azhar wallahu a'lam anna an-nahya lit-tahrim li'anna al-hadith lam يفرق بين القليل والكثير فلم يأتي في الحديث مقدار معين. Dikatakan dalam masalah ini, apa yang dikatakan tentang masalah kencing dalam air yang kekal ataupun air yang bertakung, wal azhar, dan jelas, dan Allah lebih mengetahui bahawa larangan itu merupakan pengharaman, kerana hadis ini tidak membezakan, lam yufarriq bainal qalil wal kathir, tidak membezakan antara yang sedikit maupun yang banyak, dan tidak ada miqdar muayyan, dan tidak ada jumlah tertentu dalam hadis tersebut. Maknanya yang kita dapat faham dalam hadis ini, ada perselisihan di kalangan ulama sama ada hadis ini membawa maksud larangan ini membawa maksud secara haram atau larangan secara makruh sahaja. Jika dilihat dari segi zahir, lafaz hadis ini menunjukkan bahawa larangan ini adalah haram untuk kita ataupun seseorang itu kencing dalam air ataupun dalam air yang bertakung, ataupun dia mandi di dalam air yang bertakung, tidak kira sama ada air itu banyak atau sedikit. Kita masuk pada al-faidatu tsaniyah, faedah yang kedua ataupun apa yang kita dapat dalam hadis ini, menerusi hadis ini. Yang keduanya adalah yufhamu minal hadithi annahu yajuzul ightisalu minal janabah fil ma'il jari. Pada yang kedua ni, faedah yang kedua ini akas dengan yang pertama tadi. Faedah yang kedua, kita faham bahawa dibolehkan untuk kita mandi dari apabila dalam keadaan berhadas besar dengan menggunakan air yang mengalir. Air yang mengalir tadi, air yang bertakung. Adapun air yang mengalir ini kita boleh gunakan untuk mandi ataupun kencing di dalamnya. Seperti mana air sungai ataupun air terjun, air laut, air pantai. Maka di sini tidak ada masalah untuk kita menggunakan sama ada untuk kita kencing di dalamnya ataupun untuk mandi di dalamnya. Walau bagaimanapun para ulama mengatakan sebaiknya dielakkan. Kenapa? Dikhawatiri akan mendatangkan natijah yang tidak baik, yang buruk, iaitu air itu akan menjadi kotor. Walaupun pada kaedah fiqhnya tidak ada masalah, air itu tidak menjadilah air itu najis, tetapi ia boleh membuatkan air itu tercemar, ataupun orang yang melihat kita melakukan yang sedemikian merasa jijik dengan air tersebut. Dan pergi pada faedah yang terakhir, itu faedah yang ketiga, al-faedatu tsalitsah nahyu syari'ah 'anil ightisal fil ma'id da'im min al-janabah wa kadzalika al-bawl fihi
maslahatu hifdzil ma' min ifsadihi bi taqdirihi 'ala al-muntafi'in bihi lama fi dhalika min al-adhiyah wa ilhaq ad-darar 'ala al-ghairi aw 'ala an-nafsi. Faedah yang ketiganya adalah syariat melarang kita membasuh atau memandi dengan air yang bertakung ataupun kekal, yang berada dalam bekas. Begitu juga dengan buang air kecil pun tak boleh, yang di dalamnya terdapat kepentingan. Maslahah hifdzil ma' min ifsadihi bi taqdirihi 'ala al-muntafi'in bihi. Ada kepentingan untuk kita memelihara air itu daripada rosak ataupun tercemar, supaya apa? Supaya orang lain boleh mengambil manfaat daripada air tersebut. Lama fi dhalika min al-adhiyah wa ilhaq ad-darar 'ala al-ghair aw 'ala an-nafsi. Kerana kemudaratan yang ditimbulkan olehnya, ini kita melakukan perkara tersebut, iaitu mandi dengan air yang kekal ataupun air yang bertakung ataupun kita kencing di dalamnya, boleh membahayakan orang lain ataupun kepada diri kita sendiri. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumbuh-tumbuhan di dalam Al-Quran. Al-Quran telah memberikan perhatian kepada tumbuh-tumbuhan dengan menamakan salah satu nama daripada surahnya dengan nama tumbuh-tumbuhan, iaitu surah At-Tin. Selain itu, Al-Quran juga menyebutkan beberapa jenis nama tumbuh-tumbuhan seperti anggur, kurma, pisang, tin dan zaitun. Selain itu, Al-Quran juga menerangkan tentang proses perkembangan tumbuh-tumbuhan yang bermula daripada biji benih kemudian berakar, lalu tumbuh dengan pokok yang kukuh kemudian bertangkai, berdaun, berbuah dan akhirnya menghasilkan hasil tanaman yang boleh dituai, dimakan dan dijual sebagai sumber pendapatan oleh manusia. Pokok yang sempurna. Pokok yang sempurna setelah tanaman itu tumbuh dan berkembang, maka akan menjadi sepohon pokok yang sempurna yang disebut sebagai syajarah dengan segala bentuk akar katanya. Dan kalimah syajarah ini telah disebut sebanyak 26 kali dalam Al-Quran, seperti mana firman-Nya di dalam surah Al-Waqi'ah ayat 72. Peranan dan sumbangan tumbuh-tumbuhan dalam kehidupan manusia. Tumbuh-tumbuhan mempunyai peranan yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menyatakan tentang peranan tumbuh-tumbuhan, antaranya sebagai pembekal makanan, seperti mana dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di dalam surah Al-Mu'minun ayat 18 dan 19. Dalam konteks tumbuhan-tumbuhan sebagai sumber tenaga pula, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam firman-Nya di dalam surah Yasin ayat 80. Dan di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahawa Dia menjadikan api dan tumbuh-tumbuhan hijau atau syajar al-akhdar. Ahli tafsir seperti Ibnu Katsir menyatakan apa yang dimaksudkan dengan api adalah bahan-bahan api. Menurut kajian sains moden pula, bahan-bahan api sebenarnya terdiri daripada bahan-bahan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan sesuatu yang menyala apabila dibakar. Ia adalah berasal dari tumbuh-tumbuhan, umpamanya arang batu, gas, petrol, kayu api, lilin, bahkan plastik sekalipun berasal dari tumbuh-tumbuhan hijau. Ini kerana tumbuh-tumbuhan hijau sahajalah yang boleh menukar daripada tenaga solar kepada tenaga kimia secara mudahnya apabila tumbuh-tumbuhan tersebut mati dan tertimbus di dalam tanah untuk satu tempoh yang lama sehingga jutaan tahun. Lama kelamaan ia akan bertukar menjadi arang batu. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Aufwa bin Rasli, nombor metrik 061576. InsyaAllah seterusnya kita akan ke bahagian yang terakhir, iaitu Al-Muhafazatu 'alal hayawan wa 'adamu ta'adi, iaitu penjagaan terhadap haiwan dan larangan menyakitinya. Hadis pertama adalah berkaitan dengan larangan menyakiti haiwan. Ma min insanin qatala 'asfuran fama fawqaha bighairi haqqiha illa sa'alahu Allah 'azza wa jalla 'anha. Qila ya Rasulullah wa ma haqquha? Qala yadhbahuha fayakuluha wa la yaqta'u ra'saha yarmi biha. Maksudnya,
tidaklah seseorang manusia itu membunuh burung pipit atau haiwan yang lebih daripadanya dengan tujuan yang salah, melainkan Allah akan menyoalnya pada hari kiamat. Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah tujuan yang benar membunuhnya?" Baginda menjawab, "Kamu menyembelihnya lalu memakannya, bukan kamu memotong kepalanya lalu membuangnya." Syarah bagi hadis yang dibacakan sebentar tadi, yang pertama adalah pada kalimah fama fawqaha, iaitu haiwan yang lebih daripadanya. Maksudnya di sini ialah al-hayawanat al-asgharu min al-asfur atau akbaru minha, iaitu haiwan yang lebih kecil daripada burung pipit ataupun yang lebih besar daripadanya. Dan yang kedua, pada kalimah sa'alahullahu azza wa jalla anha, iaitu Allah akan menyoalnya. Maksudnya di sini ialah sawfa yu'aqibuhullah, iaitu Allah akan mengazabnya. Fawaid minal hadis, pengajaran yang dapat diambil daripada hadis ini. Hadzal hadis tahrimu qatl al-hayawan sawa'un kana saghiran aw kabiran illa li gharadin abahahu syar'u kal aklu minhu. Hadis ini menunjukkan bahawa haram membunuh haiwan sama ada kecil maupun besar, melainkan untuk tujuan yang dibenarkan oleh syarak seperti untuk memakannya. Yang kedua, al-harsu daiman fi kulli amal wa fi'lu hatta la nuttahada ghairuhu min al-makhluqat khasyata mutalabatihi bil adli amam Allah fil akhirah. Sentiasalah berhati-hati dalam setiap perbuatan dan tindakan agar kita tidak menzalimi makhluk yang lain, kerana dibimbangi mereka akan menuntut keadilan di hadapan Allah di akhirat kelak. Dan yang ketiga, ihzar min fi'li ma yu'tabaru tafahan fi nazarina wal khati'ah azimah fi ainillah, iaitu berwaspadalah daripada melakukan sesuatu perbuatan yang dianggap remeh pada pandangan kita, sedangkan dosanya adalah besar di sisi Allah. Hadis yang kedua adalah berkaitan tentang ganjaran melakukan kebaikan terhadap haiwan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala baina rajulun yamshi fashtadda alaihi al-'atashu fanazala bi'ran fashariba minha thumma kharaja fa idha huwa bikalbin yalhathu ya'kuluhu ath-thara min al-'atashi faqala laqad balagha hadha mithlu alladhi balagha bi famala'a khuffahu thumma amsakahu bifihi ثم رقي فسق الكلب فشكر الله له فغفر له. Maksudnya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang lelaki yang sedang berjalan lalu dia merasa sangat haus. Dia lalu turun ke sebuah perigi dan minum daripada air perigi tersebut. Setelah itu dia keluar dari perigi dan mendapati ada seekor anjing yang sedang menjelikan lidahnya menjilat-jilat tanah yang lembab kerana kehausan. Lelaki itu berkata, anjing ini seperti kehausan seperti yang aku rasakan tadi. Maka dia memenuhkan kasutnya dengan air, memegang kasut tersebut dengan mulutnya, kemudian dia naik ke atas dan memberi anjing itu minum. Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuninya. Syarah bagi hadis ini adalah ketika seorang lelaki dalam perjalanan, dia merasa sangat haus, kemudian dia pun turun ke dalam telaga untuk meminum air. Setelah dahaganya hilang, dia pun naik ke atas semula dan dia mendapati bahawa terdapat seekor anjing sedang memakan tanah basah kerana terlalu dahaga. Anjing tersebut memakan tanah basah kerana dalam tanah itu terdapat air, dan ini menunjukkan anjing itu sangatlah dahaga. Kemudian lelaki itu berkata, wallahi, sesungguhnya anjing itu telah ditimpa dengan kehausan. Maka pemuda itu pun turun semula ke dalam telaga dan mengambil air dan mengisinya di dalam kasutnya. Kemudian dia mula memanjat dengan tangannya sehingga dia naik dari telaga, dia memberi anjing itu minum. Dan apabila dia memberi minum kepada anjing itu, Allah berterima kasih kepadanya. Dan di sini bermaksud Allah memujinya ataupun Allah menerima amalannya, dan Allah pun mengampuninya dan memasukkannya ke dalam syurga. Fawaid minal hadis, pengajaran yang dapat diambil daripada hadis ini. Yang pertama, wujubul ihsan ilal kainatul hayat sawa'un akana insanan am hayawanan,
li'anna Allah yuhibbul muhsinina wal khair. Wajib berbuat ihsan kepada makhluk yang hidup sama ada manusia maupun haiwan kerana Allah mencintai orang yang berbuat ihsan dan kebaikan. Dan yang terakhir, tashji'u 'alal fi'lil khair lil insan li'anna i'ta'ul ma'u lil kilab yanalu minhu aidan maghfiratiz dhunub nahika 'anil 'ata'i lil bashar. Galakkan berbuat baik terhadap manusia kerana jika memberi minum kepada anjing pun mendapat keampunan dosa, maka lebih-lebih lagilah besar pahalanya jika memberi minum kepada manusia. Sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.